Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada pelajar. Apa khabar semua, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Sihat cikgu. Okay, kita ada dua grup, dua link. Link pertama tu, kamu masuk link pertama kan. Link kedua tu kalau dah penuh baru masuk link kedua lah kan. Okay, itu saja dari cikgu. Hari ni kita akan bincang satu bab baru kan. Bab baru iaitu tajuk dia elektronik kan, daripada tema 2 elektrik dan elektromagnetan elektronik kan. Okey, dan subtopik dia ialah elektron kan. Kalau dulu kita panggil bab ni apa, osiloskop sinar katod, tapi dah tukar jadi elektron, KSSM. Okey, cikgu letak modul A sebab kita akan bincangkan 5.1. Okey, cikgu teruskan ya. Okey, bersedia Okey, teruskan. Pertama kita akan bincang sikit tentang pancaran term ion atau termion kan, dan sinar katod. Kita akan bincang dulu tentang ni kan. Dalam satu topik tu ada dua benda yang penting kan. Pancaran term ion dengan sinar katod. Okey. Okey, sebenarnya cikgu tanya kamu kan, arus elektrik boleh mengalir dalam apa sebenarnya? Siapa boleh jawab? Arus elektrik boleh mengalir dalam apa benda? Dalam apa? Kita panggil apa? Siapa yang cuba? Arus elektrik boleh mengalir dalam Kamarina? Apa dia? Dalam keadaan vacuum. Okey, terima kasih jawab. Okey, sebenarnya arus elektrik boleh mengalir di dalam konduktor. Konduktor maksudnya satu bahan yang boleh membenarkan arus mengalir. Boleh faham Atau kita panggil konduktor elektrik. Ada satu bahan yang tidak boleh mengalirkan elektrik. Apa dia? Apa nama bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik? Siapa jawab? Penebat. Ya, bagus. Penebat. Haba. Ya, penebat. Penebat haba, penebat elektrik. Dia sekali lah tu kan. Okey, tu cerita tentang penebat lah. Okey. Cikgu teruskan. Okey, ni satu litar yang ringkas kan. Satu litar ringkas. Dalam ni ada apa? Macam tube kan. Tube ataupun satu bekas vacuum tube panggil vacuum tube. Di dalam ni ada vacuum. Vacuum ni maksudnya tak ada apa-apa lah. Udara tak ada, gas semua tak ada dalam ni. Kosong. Kosong betul-betul kan. Okey, dan ini adalah EHT ataupun bahasa Melayu panggil VLT, voltage lampau tinggi. Bahasa Inggeris extra high tension. Okey, jadi arus kan diukur dengan menggunakan satu alat iaitu ammeter ataupun dalam ini panggil milliammeter lah. Arus diukur kehadiran arus. Jadi kan kita menggunakan extra high tension kerana voltan yang tinggi yang dibekalkan kepada katod. Jadi ni ada katod, sini ada anode. Jadi ini terminal apa? Ini terminal negatif. Nampak terminal negatif maksudnya katod untuk terminal negatif. Okey, tengok pula anode. Anode untuk, tengok garis turun. Okey. Okey, anode untuk terminal positif. Okey kan? Jadi arus mengalir daripada terminal apa ke terminal apa? Siapa jawab? Arus mengalir daripada terminal apa ke terminal apa? Arus elektrik. Positif. Okey, bagus. Positif. Ya, positif ke negatif. Manakala elektron terbalik kan? Elektron adalah charge yang bergerak daripada terminal negatif ke positif. Sebab elektron tu sendiri adalah bercharge negatif. Jadi elektron dihasilkan daripada terminal negatif. ya. Positif ke negatif. Ya. Okey. Okey. Jadi elektron bergerak daripada terminal negatif ke positif. Jadi elektron dikeluarkan di sini oleh extra high tension, voltage yang tinggi. Jadi elektron akan dikeluarkan di sini dan elektron tak dapat pergi daripada, tidak dapat bergerak daripada katod ke anode. Tak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab ini adalah medium dia adalah vacuum. Okey, cikgu nak tanya kamu kan. Vacuum ni penebat ke pengalir elektrik? Vacuum ni. Pengalir. Vacuum penebat kan. Pengalir kebanyakannya adalah logam. Kebanyakan dia logam.
dan karbon. Kan? Tu pengalir elektrik. Ada lagi lah kan, cikgu beri contoh je tu kan. Kebanyakannya logam dan karbon lah. Tapi dalam kes ini, vacuum bukanlah pengalir. Dia adalah penebat. Jadi elektron yang berada di sini tak dapat bergerak daripada kathod ke anode. Jadi arus tidak dapat dikesan lah. Arus tak dapat dikesan. Jadi dengan adanya bahan tambahan iaitu ni. Nampak ni, power supply ni. Ni ada ni. Nampak ada gegelung ni kan? Jadi power supply tujuan dia supaya ini menjadi filament. Filament ni akan menghasilkan satu cahaya ataupun menghasilkan tenaga haba. Dia akan memanaskan kathod. Jadi elektron-elektron yang ada di kathod ini akan mendapat tenaga tambahan untuk bergerak daripada kathod ke anode. Bila elektron bergerak je kathod ke anode, maksudnya arus elektrik mula mengalir. Daripada kiri ke kanan adalah gerakan elektron, arus akan mengalir daripada anode ke kathod. Okey, faham dah ni? Clear tak? Saya lagi cerita lagi dalam lah. Boleh tak? Ada soalan tak? Tak ada ya? Tak ada Tengok cikgu. ke? Tak ada. Okey. Okey tu ni cerita definisi kan. Ada punya apa yang cikgu Boleh terang cikgu, tadi tak ada. Okey. Definisi elektron. Okey, arus. Arus ialah tadi dia cakap kamu, kadar pengaliran cas dalam konduktor. Tapi malangnya kita cerita ni dia dalam vacuum. Dalam vacuum kan. Okey. Vacuum adalah penebat. Kita nak tengok macam mana elektron boleh bergerak dalam penebat. Okey, ialah kadar pengaliran cas dalam satu konduktor. Bagaimana arus elektrik mengalir. Dia kata, arus elektrik terhasil apabila elektron ataupun zarah bercas mengalir dalam satu konduktor. Maksudnya apabila elektron daripada kathod pergi ke anode, secara automatiknya arus elektrik mula mengalir. Boleh faham kan? Ingat, arus positif ke negatif, elektron negatif ke positif. Okey. Adakah vacuum konduktor atau penebat? Cikgu dah tanya tadi dah. Siapa nak cuba? Penebat Yang mana? Ya, Penebat. vacuum adalah penebat. Kan? Okey, terima kasih. Jadi penebat. Jadi kita tengok kan, elektron bergerak dari terminal negatif ke positif, negatif. Ini kita panggil kathod. Ini positif kita panggil sebagai anode. Okey kan? Arus ataupun medan elektrik arah dia adalah daripada positif ke terminal negatif. Nampak? Bertentangan. Elektron negatif ke positif, arus daripada positif ke negatif. Itu arah yang bertentangan. Okey, clear kan? Cikgu teruskan slide yang berikutnya. Okay, tajuk ni bolehlah nak faham kan? Cuba pelan-pelan kan? Okey, apabila switch VLT ditutup. Tadi ni dibuka. Sekarang kita mula tutup. Bila tutup, maksudnya dia boleh menghasilkan apa? Tu VLT tutup. Arus ataupun elektron terhasil. Bila tutup, elektron terhasil banyak di kathod. Kathod banyak elektron. Tapi elektron ni tak mampu nak pergi ke anode sebab vacuum adalah penebat. Boleh faham kan? Vacuum adalah penebat. Jadi elektron ni perlukan tenaga tambahan untuk menggerakkan dia daripada kathod ke anode. Dia perlukan tenaga tambahan. Tengok kan? Okey, kita baca ni. Elektron mula bergerak dari terminal negatif ke terminal positif. Positif ataupun anode. Bila dia bergerak, pergerakan elektron ini tidak dapat diteruskan kerana melalui vacuum sebagai penebat. Cikgu cakap tadi dah. Elektron memerlukan tenaga yang lebih untuk bergerak dalam vacuum itu. Mana tenaga tu? Tenaga tu dapat daripada filament ni. Filament ini akan menghasilkan tenaga haba. Okey, jadi bila filament tu, tengok kan? Apabila switch ini ditutup, nampak warna merah kan? Maksudnya filament sudah panas.
Jadi dia memberi haba kepada elektron. Elektron memang haba. Apabila Swiss rendah, voltan rendah ditutup. Ni panggil voltan rendah, ditutup. Okey, Swiss tutup. Filament memanaskan katot. Dia akan memanaskan katot. Tu dia gambar dia. Cikgu highlight kan. Elektron menerima tenaga haba tambahan untuk bergerak daripada katot ke anod. Jadi elektron akan bergerak daripada katot ke anod. Dia akan bergerak. Jadi gerakan ini dikenali dengan nama pancaran term ion. Tu tajuk dia. Pancaran term ion. Pergerakan elektron daripada katot ke anod. Okey kan? Itu dah. Jadi apa tu pancaran term ion? Proses pembebasan elektron dari permukaan logam yang dipanaskan. Logam yang dipanaskan maksudnya ialah katot yang dipanaskan. Okey kan? Dia kata emission atau kata term ionic emission, release of electron from the heated metal cathode. Ada cathode sini. Jadi bila cathode dipanaskan, elektron mendapat tenaga tambahan dan elektron dapat bergerak juga walaupun dalam vacuum daripada cathode ke anode. Okey, boleh faham tak ni? Dapat tak? Dapat Ego, dapat. Okey, dapat. Alhamdulillah kan. Okey, teruskan. Ya, ada soalan? Okey kan, kita teruskan. Okey, ni cerita elektron mula bergerak lah daripada katot ke anod. Elektron dah mula bergerak daripada katot ke anod. Jadi elektron menerima tenaga yang cukup untuk pergi ke anod bagi melengkapkan litar. Elektron dah dapat tenaga cukup daripada filament. Filament ni membebaskan apa? Tenaga haba kepada elektron. Jadi elektron telah bergerak daripada katot ke anod walaupun dalam vacuum yang kita panggil sebagai penebat tadi. Okey, dalam tiub kaca yang vacuum, vacuum lah, elektron dapat memecut ke anod. Jadi bila keadaan berlaku, elektron memecut ke anod. Dia pergi ke anod. Tanpa berlanggar dengan molekul udara. Siapa boleh jelaskan aku, kenapa tanpa berlanggar dengan molekul udara? Sebab apa dia kata tanpa berlanggar? Ada berlanggaran ke dengan molekul udara? Ya, bagus. Sebab dia berada dalam vacuum. Ya, betul kan? Vacuum maksudnya tiada molekul udara. Jadi elektron boleh bergerak daripada katot ke anod. Jadi elektron bergerak daripada katot ke anod ke kanan, arus elektrik akan bergerak ke kiri. Kan? Arus ke kiri, elektron ke kanan. Itu dia punya nak pergi faham betul kan? Okey, seterusnya kan. Tengok ni kan. Tiada kehilangan tenaga. Okey, elektron bergerak dengan hal laju maksimum. Tiada kehilangan tenaga ni maksudnya sebab tiada berlaku pelanggaran lah. Bila tiada berlaku pelanggaran, jadi tenaga tu tidak hilang. Kan? Dan hal laju semakin maksimum. Paling besar lah. Jadi perubahan tenaga berlaku mengikut prinsip keabadian tenaga. Sebab dia bergerak tadi, kita panggil dia sebagai tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Elektron bergerak dengan hal laju, dia mempunyai tenaga kinetik. Apabila sampai saja di anod, arus elektrik mula mengalir. Jadi berlakunya perubahan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Boleh faham ya? Itu proses pemindahan tenaga. Okey kan? Ada soalan tanya tak? Okey, cikgu teruskan ya. Jadi tenaga kinetik, cikgu raja dalam bab 3/4, tenaga kinetik iaitu setengah mv kuasa 2. M ni merujuk pada jisim atom sama dengan EV. E ni merujuk pada cas elektron. Ni M, jisim elektron, E, cas elektron. V adalah voltan yang dihasilkan oleh VLT, voltan lampau tinggi. Okey kan? Voltan lampau tinggi. Terbitlah satu formula ni. Nampak kan? Perubahan tenaga terjadi. Jadi kita cari hal laju dia, kita
terbalik. Dua hantar sana jadi 2 EV kan. M turun bawah jadi punca kuasa. Kuasa 2 bawah sini punca kuasa. V sama dengan 2 EV per M. Jadilah formula ni. Ini mengira, macam nak mengira? Mengira laju elektron yang dihasilkan oleh katod. Itu contoh dia. Okey. Jadi, dari aku terang tadi, V adalah velocity of electron, laju elektron, V potential difference, V tadi voltan lampau, E adalah charge untuk satu elektron, nilai dia 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 kolom. Charge dia tak tinggi sangat kan. Tapi kalau elektron tu dah banyak, charge makin kuat. Charge dia kuat kan. M jisim elektron. Jisim elektron, mass of one electron. Ni 9 darab 10 kuasa negatif 31 kg. Ini satu nilai kita panggil per malar. Ni biasanya kamu tak perlu hafal lah. Tapi kalau kamu dah hafal, maksudnya kamu banyak buat latihan lah. Okey kan. Okey, cikgu teruskan. Okey, ada soalan? Tak ada ya? Okey, cikgu teruskan. Okey, ada tulis lagi kan. Alur elektron berkelajuan tinggi ini dikenali dengan nama sinar katod. Jadi elektron yang bergerak daripada katod ke anod ini dikenali dengan nama sinar katod. Jadi cikgu nak tanya kamu, siapa boleh jawab? Sinar katod ni sebenarnya dia bercas apa? Bercas apa? Positif atau negatif? Negatif. 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 Sebab elektron tu sendiri bercas negatif. Boleh faham kan? Ingat kan? Boleh. Elektron bercas negatif. Sebab tu sinar katod bercas negatif. Okey, clear kan? Okey, clear. Cikgu teruskan slide yang berikutnya. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi kadar pancaran term ion? Berapa laju dia bergerak ni kan? Atau panggil faktor yang mempengaruhi rate of term ionic emission. Okey. Yang pertama suhu. Suhu tinggi, kadar pancaran terma yang tinggi. Suhu dihasilkan oleh filament. Filament kita guna tungsten. Dipanaskan, dia memanaskan katod. Katod akan membebaskan elektron daripada katod ke anod. Okey, cikgu nak tanya kamu, kenapa kita pilih tungsten? Agaknya saya boleh jawab. Kenapa kita pilih tungsten Cepat panas. dalam filament? Ya? Tak dengar apa dia? Akak lebur tinggi. Takat lebur tinggi boleh. Apa yang lebih tepat lagi? Cepat panas. Macam pada tentu yang lain. Okey, sebenarnya kan tungsten dia mempunyai rintangan yang tinggi atau kita kata kerintangan yang tinggi kan. Bila kerintangan atau rintangan dia tinggi, dia akan menghasilkan tenaga haba yang tinggi. Jadi tenaga haba yang tinggi, maka senang, suhu senang bertambahlah, tinggilah kan. Jadi kamu jawab takat lebur tinggi tu boleh, semua boleh lah kan. Tapi nak menjelaskan konsep pembebasan haba, sebab tu kita guna tungsten kerana dia mempunyai rintangan yang tinggi. Okey, faham Okey. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, luas permukaan yang besar. Luas permukaan besar, kadar pancaran terma yang tinggi. Luas permukaan ni merujuk pada katod punya luas permukaan. Bila luas tu besar, maksudnya banyak elektron dapat dikumpulkan. Kalau luas tu kecil, sikit elektron dapat dikumpulkan. Jadi kalau banyak, cepat elektron bergerak daripada katod ke anod. Itu maksud luas permukaan kan. Okey, cikgu teruskan yang berikutnya. Beza keupayaan yang tinggi ataupun potential difference ataupun beza kadar pancaran terma yang tinggi lah. Beza keupayaan ni merujuk pada bekalan VLT. Dalam bahasa Inggeris panggil EHT. Extra high tension. Ni VLT, voltan lampau tinggi. Okey kan, voltan lampau tinggi. Okey, kita akan bincang sikit tentang ciri-ciri sinar katod. Properties of cathode ray. Apa ciri-ciri dia? Pertama, sinar katod adalah elektron. Kita tahu dia adalah elektron, dia mesti bercas negatif. Partikel bercas negatif.
Elektron bercas negatif kan. Yang kedua, dia bergerak lurus. Dia akan bergerak dari katot ke anode dalam keadaan garis lurus. Lagi satu, dalam ni dah tentu vacuum, tidak ada berlaku pelanggaran lah. Okey. Lagi satu, dia memiliki momentum dan tenaga kinetik. Momentum merujuk pada formula. Apa formula momentum? P sama dengan apa? MV. Ya, MV. Bagus. Jadi ada jisim, elektron ada jisim dan elektron ada hal laju. Kan? Jadi ada momentum. Begitu juga dengan tenaga kinetik. Tenaga kinetik setengah MV kuasa 2. Dia ada jisim dan juga ada hal laju. Jadi dua-dua formula momentum dengan tenaga kinetik ni, dia ada jisim dan hal laju. Jadi bila kamu jumpa je benda tu bergerak laju, automatik kamu cakap, cikgu dia mempunyai momentum yang tinggi dan tenaga kinetik yang tinggi. Itu pun boleh kan? Kalau kamu jawab. Okey, lagi satu. Sebab dia bercas negatif, maka dia boleh dipesongkan oleh medan magnet dan medan elektrik. Medan magnet dipesongkan, kita boleh guna peraturan tangan kiri Fleming. Sebab apa? Kita ada arus. Arus bergerak daripada kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Mana satu? Ke sini, dari katot ke anode ataupun anode ke katot. Pergerakan arus. Katot ke anode. Arus. Arus Anode ke bergerak katot. daripada anode ke katot. Boleh kan? Arus bergerak pada anode ke katot. Elektron bergerak daripada katot ke anode. Jadi arus kita akan arahnya adalah dari dalam gambar ni ke kiri. Kan? Arus ke kiri. Okey, boleh faham kan? Dan medan elektrik. Medan elektrik bila ada terminal positif dia akan menarik. Bila ada terminal negatif dia akan menolak. Itu konsep yang ada dalam sinar katot. Okey kan? Sinar katot. Harap kamu faham lah kan? Kalau tak faham boleh tengok balik kan? Dia punya video ni untuk pemahaman yang lebih lah. Kalau tak faham juga boleh jumpa tanya cikgu lah. Okey. Kita pergi ni kan? Raja 9, okey tak apalah, menunjukkan satu senapang elektron. Ini panggil senapang elektron. Kenapa panggil senapang? Sebab dia boleh menghasilkan elektron. Kan? Jadi ada filament digunakan untuk memanaskan katot. Jadi katot, daripada katot, elektron akan dihasilkan ke anode. Jadi dekat anode dia akan terus meneruskan perjalanannya yang lurus dan melanggar skrin berpernah flow. Bila melanggar skrin berpernah flow, maka dia akan menghasilkan sedikit perubahan tenaga cahaya dan tenaga haba. Tenaga cahaya dan tenaga haba. Okey kan? Ni sinar katot lah. Bergerak lurus. Okey kan? Okey, cerita tentang ni EHT untuk ni. Ini 6V, arus alik ke tak kisah. Arus alik, biasanya arus alik untuk filament, memanaskan katot. Okey. Apakah senapang elektron? Cikgu cakap tadi dah. Satu tube vacuum untuk menghasilkan sinar katot. Jadi sinar katot terhasil dan ini panggil sebagai senapang elektron. Mengapakah ruang dalam senapang elektron divacuumkan? Siapa nak jawab ni? Kenapa kita nak vacuumkan ruang senapang elektron? Supaya nanti dia tidak tak berlanggaran pelanggaran dengan molekul udara. Okey, cikgu sebab ramai jawab je cikgu macam tak betul-betul tak ada dengar sangat kan. Tapi dengar ada udara lah apa macam tu lah kan. Betul lah kan. Bila dia vacuum, dia tak ada udara. Betul tak? Tak ada udara maksudnya supaya tiada pelanggaran elektron dengan molekul-molekul udara. Bila berlakunya pelanggaran, jadi ada berlaku pengayonan dalam molekul udara lah. Kan? Mungkin sinar ni tak bergerak lurus lah, dia akan terpesong. Dia akan terpesong. Berlaku pelanggaran kan. Jadi kita kata berlakunya kehilangan tenaga lah dalam konteks ni. Okey kan. Okey. Kita pergi pada prinsip kerja elektron gun. Okey, pertama dia kata ni memanaskan filament. Sama juga cerita tadi kan. Filament membebaskan elektron setelah dipanaskan. Okey kan. Itu dah.
Filament kan, ataupun cathode. Cathode punya kan. Yang kedua, anode memecutkan elektron daripada cathode. Anode. Okey. Voltan lampau tinggi menghasilkan beza kepayan tinggi antara cathode dan anode. Cathode dengan anode untuk memecutkan elektron ke anode. Ni. Jadi diperlukan EHT kan. Tadi cikgu dah terang kan tadi. Okey, cikgu lanjutkan sikit kan. Ni. Screen pernah flow ni. Screen pernah flow maksudnya menukarkan tenaga kinetik tadi. Dia bergerak ada tenaga kinetik kepada tenaga cahaya. Bila elektron bergerak terus dan terus menghentam skrin pernah flow, dia akan menghasilkan tenaga cahaya. Ni konteks dalam ni. Kita akan nampak bright spot. Titik terang di tengah-tengah ni. Tu panggil kan. Tenaga cahaya yang dihasilkan lah. Tenaga cahaya yang dihasilkan. Okey, cikgu teruskan. Okey, kita bincang sinar kathod, medan elektrik dan medan magnet. Tiub pemesongan. Macam mana kita tengok macam mana sinar kathod tu terpesong. Dalam dua medan. Medan elektrik dengan medan magnet. Okey. Tengok gambar ni Okey, tak kisahlah. Kita S1 switch untuk filament. S2 switch untuk VLT. Tengok sama-sama. Okey, elektron akan dihasilkan di sini. Dia akan bergerak lurus. Tetapi dalam ni ada S3 pula. Bila S3 ditutup, maksudnya di sini dia jadi terminal positif. Sebab ni positif. Jadi ni positif lah. Okey, yang ni negatif. Yang bawah ni negatif kan. Jadi yang bawah ni akan jadi negatif. Okey, tu cerita dia kan. Okey, sikit sebanyak kan. Okey, S1 dan S2 dihidupkan. Bila S1, S2 dihidupkan, ni tutup, ini pun tutup. Tutup, tutup. Nampak kan? Kita tutupkan dua tu dan elektron dihasilkan dalam keadaan garis lurus. Dan S3 kita masih dalam keadaan macam ni, maksudnya yang atas ni tak ada terminal positif, bukan yang bawah bukan terminal negatif. Sebab apa? Sebab switch ni terbuka. Jadi dia bergerak dalam keadaan garis lurus tanpa gangguan. Okey kan? Okey, sinar kathod bergerak secara garis lurus. Yalah, kita tengok gambar tadi kan, dia bergerak lurus. Okey, yang berikutnya, jika tiga-tiga switch ditutup, S1 tutup, S2 tutup, S3 ulang balik kan. S1 tutup untuk filament. S2 tutup untuk VLT. S3 tutup untuk bekalan untuk kita buat pemesongan. Cikgu nak tanya kamu, agaknya sinar ni akan bergerak ke atas ataupun ke bawah? Siapa jawab? Ke atas. Ke atas. Ya betul. Sebab sinar kathod tu bercas negatif kan. Jadi dia akan bergerak macam ni. Ke atas. Sebab tertarik dengan terminal positif bila ditutup. Tertarik dengan terminal positif. Jadi kita nampak spot yang berada di tengah-tengah ni akan berpindah ke atas. Dia akan bergerak ke atas. Nampak macam dia bergerak ke atas. Berubah kedudukan dia lah. Okey kan? Okey, cikgu teruskan. Jadi sinar kathod boleh dipesongkan oleh medan elektrik. Dan terpesong ke plat positif membentuk laluan jenis parabola. Apa parabola? Dia akan terpesong macam ni. Terpesong kan. Dalam keadaan bentuk lengkungan. Okey kan. Itu maksud dia. Dia terpesong kan. Okey, boleh tak? Ada soalan untuk slide ni? Sinar kathod bercas negatif. Itulah. Okey, ni gambar. Mungkin otak kamu tak ada lah. Ini gambar menunjukkan bagaimana sinar kathod yang dipesongkan naik ke atas. Jadi mungkin yang atas ni adalah terminal positif, bawah ni terminal negatif. Jadi terpesong. Jadi gambar dia agak kurang terang sikit tapi bolehlah kamu dapat nampak kan. Nampak bagaimana dipesongkan. Okey, sinar kathod, medan elektrik dan medan magnet. Masih lagi kan. Dalam tiub palang maltis pula kan. Tiub palang maltis macam ni. Okey kan. Okey, kita ada S1, S2 dan apa lagi? S3 lah. S3 tak ada. S3 tak ada. Switch, ada dua switch. Okay, kan? Ada dua switch.
Okey, kita cuba ya. Okey. Okey, S1 dihidupkan. Maksudnya kamu hidupkan cuma filament. Bila kamu hidupkan filament, maka lampu akan keluar. Lampu macam bal lampu lah. Sebab ni wayar tungsten macam bal lampu, lampu keluar lah. Warna pun keluar Lampu cahaya akan keluar jadi mata kamu letak sini. Tengok bayang-bayang. Lampu terhasil, jadi bentuk maltis ni menghasilkan bayang-bayang macam ni. Okey menghasilkan bayang-bayang macam ni. Minta ada pelajar ni kot, ada buka mic dulu tutup Okey, ada hasilkan bayang-bayang macam ni. Bila bekalan S ditutup, terhasil bayang-bayang sebab kepala maltis melindungi ni cahaya tu. Terhasil bayang-bayang macam ni. Okey, boleh ya? Okey, kalau boleh cikgu teruskan. Okey, jadi mata akan nampak dalam keadaan macam ni. Mata nampak dalam keadaan macam ni Mata nampak bayang ni dalam keadaan macam ni. Bulatan ni. Boleh? Ni pada pandangan sisi. Mata nampak ni pandangan depan. Kena faham Okey. Jadi cahaya daripada filament tungsten yang panas dihalang oleh objek legap. Apa objek legap tu? Palang maltis. Jadi palang maltis ni legap untuk menghasilkan bayang-bayang. Bayang-bayang terhasil. Biasalah. Jadi cahaya bergerak secara lurus. Bayang-bayang tu terhasil. Okey. Apabila dua-dua switch ditutup. S1 kita tutup. S2 kita tutup. Okay. Apa terjadi? Mata nampak apa? Mata masih nampak juga bayang-bayang. Tetapi kali ni lain sikit. Sinar cahaya atau sinar katod dihalang oleh palang maltis. Yang keluar ni adalah sinar katod. Untuk menghasilkan bayang-bayang. Sinar katod bergerak secara lurus. Macam cahaya tadi. Okey. Jadi sinar katod menghasilkan kesan berpendaflor pada skrin. Di sekeliling bayang-bayang itu. Hal ini menunjukkan bahawa sinar katod mempunyai momentum dan tenaga kinetik. Sebabnya bila kamu tengok dia punya bentuk dia akan berwarna hijau. Ada hijau sikit Maksudnya berlakunya pelanggaran sinar katod dengan skrin berdaflor. Yang disebabkan oleh momentum dan tenaga kinetik. Dia nampak macam ni. Okey, yang tadi, laju sikit yang tadi kita buat tadi Yang tadi macam ni. Yang tadi pun lebih kurang juga. Belajar pula juga Okey, ni lah. Okey, kita teruskan. Kalau kita letak apa nama ni? Kita panggil magnet. S1, S2 dihidupkan. Hidupkan dua-dua. S1, S2 dihidupkan. Okey, kita dapati bahawa elektron bergerak daripada apa? Cathode ke anode ataupun daripada kiri ke kanan. Ni arah gerakan elektron dari kiri ke kanan, tapi arah arus adalah kanan ke kiri. Arus ke sini ke sini, elektron ke kanan. Kena ingat bila kita letakkan magnet di sini, pandangan mata kita dekat sini kita dapati dalam bentuk macam ni. Kutub utara, maksudnya ni utara, selatan. Kita dapati bayang turun ke bawah. Kenapa? Ini dapat dijelaskan dengan peraturan tangan kiri Fleming. Nanti kita terang satu bayang-bayang akan terhasil oleh cahaya filament tungsten yang panas. Bayang terhasil. Dan satu bayang lagi akan dihasilkan oleh pemesongan sinar katod. Ada dua bayang. Sebab apa? Kita tutupkan dua-dua ni. Kalau tutup ni saja, bayang daripada filament. Sebab kita tutup ini, kita ada bayang daripada filament dan juga bayang-bayang daripada bekalan VLT. Jadi satu bayang lagi akan dihasilkan oleh pemesongan sinar katod apabila magnet bar didekatkan pada tiub. Okey. Jadi ini kutub utara. Okey. Ini selatan. Macam inilah. Tengok ni pada pandangan ni Mata tengok pandangan ini. Okey. Jadi tengok macam mana kita nak buat. Arah pemesongan sinar katod boleh ditentukan dengan petua tangan kiri Fleming. Macam mana tentukan? Kita guna ambil tangan kiri semua. Cikgu ajar tadi kan?
tangan kiri kamu di mana jari telunjuk kamu tunjukkan di sebelah. Untuk ni lah, kita buat case ni kita bayar ni. Kamu tunjukkan di sebelah kanan. Sebab apa ni, kalau ni kutub utara, kutub utara ni kita anggap sini adalah kutub selatan. Jadi jari telunjuk kamu, tangan kiri kamu tunjuk di sebelah kutub selatan. Tunjuk sini. Okey, ambil tangan telunjuk kamu, tangan kiri kamu, letakkan di sini. Okey kan? Dan arus bergerak mana? Jadi arus bergerak daripada sini. Gerak daripada sini ke sini. Arus bergerak daripada kanan ke kiri. Pada pandangan mata, kita dapati arus adalah masuk atau keluar? Siapa jawab? Pada pandangan mata, arus masuk ke keluar? Keluar. Siapa cuba? Masuk. Keluar. Okey. Keluar. Ulang balik kan? Keluar. Elektron bergerak daripada sini ke sini. Itu elektron. Apa elektron lah. Tapi arus bergerak daripada kanan ke kiri. Tapi pada pandangan mata, nampak arus dalam keadaan keluar ke masuk? Apa jawapannya? Kalau objektif je? Ya, dalam keadaan masuk. Bila arus dalam keadaan masuk, ingat jari yang ketiga kamu adalah arus. Peraturan tangan kiri Fleming, ibu jari adalah daya. Jari yang kedua telunjuk adalah medan kutub selatan, tunjuk kutub selatan. Dan jari yang ketiga tu adalah arus. Jadi arus masuk. Jadi kamu buat macam ni. Nampak tak? Ni pada pandangan ni. Sini arus masuk. Ni arus masuk. Sebab elektron bergerak pada sini, kathod ke anode. Jadi arus ke sini. Arus ke sini. Jari telunjuk tunjuk ke kutub selatan. Tunjuk kutub selatan. Jadi daya ke bawah. Sebab itu bayang-bayang ni turun ke bawah. Boleh faham tak ni? Bayang turun ke bawah. Sebab apa bayang turun ke bawah? Sebab daya ni menunjukkan ke bawah. Okey, faham tak orang ni? Susah sikit nak terang ni kan? Dekat tempat dalam komputer dah agak susah sikit lah. Tapi rasa insyaAllah boleh kot. Boleh tak? Boleh faham tak ni? Boleh. Boleh kan? Ni. Peraturan Boleh, cikgu cikgu. tangkap gambar aku faham. Okey, Alhamdulillah cikgu teruskan. Ataupun kita tunjuk macam ni lah. Ni pun boleh jugalah. Ini menunjukkan kutub selatan. Jari yang ketiga tak nampak kan? Maksudnya arus masuk lah. Ni jari ni menunjukkan ke bawah. Ke bawah maksudnya bayang tu akan turun ke bawah. Bayang apa sinar kathod dia ditolak ke bawah. Ni. Tu masa dia kan? Okey. Jadi ini pada pandangan mata ni. Ni pada pandangan sisi. Sisi. Okey. Cikgu teruskan Okey. Yang ni pula. Sama cerita dia. Sama yang tadi tu lah. Dah diterangkan tadi. Jadi medan magnet ke kanan. Medan magnet ke kanan dari utara ke selatan. Ni medan magnet ke kanan. Ni ke kanan lah ni. Utara, ni kita anggap kutub selatan. Nak pergi faham lagi. Arus ke dalam lawan arah elektron. Jadi arus ke dalam. Masuk tadi kan. Gambar tadi juga ni kan. Bayang bergerak ke bawah sebab daya menolak bayang tu ke bawah. Bayang ada sinar kathod lah. Kalau tak ada sinar kathod, dia tak berubah lah kan. Okey. Okey, ni gambar dia. Gambar. Kita buat soalan ni Cikgu tanya kamu soalan. Kamu boleh buat tangan Okey. Cikgu dah tekan lah. Tak apa. Okey. Untuk kes ini ada A, B, C, D. Ni utara. Ini kutub selatan. Okey, kita guna peraturan tangan kiri lah. Tangan kiri Fleming. Okey, kita menganggap arus ni masuk juga. Ni tadi kan, arus masuk. Sebab kita pandangan kat sini mesti arus masuk. Jadi cikgu tanya kamu, manakah pergerakan bayang? A, B, C, D. Cuba buat tangan kanan tu. Ambil tangan kanan, tangan kiri kamu. Tangan kiri kamu. Ambil jari yang kedua, tunjuk ke kutub selatan. Itu penting. Lepas tu arus masuk. Okey, mana dayanya? Okey, apa jawapannya? Siapa nak cuba? Bawah. Okey, ni gambar dia kan. Ke atas ni kan.
Dia kutub selatan. Ingat jari ni sentiasa tunjuk ke kutub selatan. Ya betul, jari yang ketiga tak nampak sebab apa? Sebab arus masuk. Ni arus masuk kan? Arus masuk. Kalau kamu nampak macam ni, automatik arus masuk kan? Arus masuk dan dayanya ke atas. Maksudnya dia akan menolak bayang ni ke atas. Kan? Jadi medan magnet ke kiri dari utara ke selatan. Ke kiri lah. Utara ke selatan. Ke kiri. Okey. Arus ke dalam. Mesti arus ke dalam sebab kita tengok skrin tu. Depan skrin nampak arus ke dalam lah. Ataupun lawan arah elektron. Bayang bergerak ke atas. Dapat faham lah ni? Macam mana buat benda ni? Clear tak? Boleh kan? Okey, kesimpulan dekat sini kan. Kamu boleh tengok bagaimana jari yang ketiga kamu ataupun jari hantu kamu itulah arus. Okay? Arus dalam gambar ni sentiasa ke dalam. Kan? Sebab dia berlawanan dengan arah elektron. Okey kan? Okey, ada soalan ke? Ada tak ada? Boleh tak? Tak ada. Okey kan? Boleh. Tak ada cikgu, boleh. Okey, kalau kamu tak faham lagi, kamu boleh WhatsApp cikgu lah, tanya kan. Okey, ada juga pelajar yang WhatsApp juga tanya kan. Okey. Okey, itulah jawapan atas C kan. Okey, kita tengok soalan. Okey, raja di bawah menunjukkan alur elektron daripada katot yang dipercutkan ke arah anod. Dalam ruang vacuum, beza keupayaan 550, katot ke anod, ini adalah VLT, jisip elektron dia bagi, charge elektron dia bagi, berapakah tenaga keupayaan elektrik bagi satu elektron. Ni kita boleh guna satu formula iaitu EV. Tenaga keupayaan ataupun elektrik satu elektron ataupun tenaga elektrik EVE adalah kita ada dah E iaitu 1. Cikgu tekan kan 1.6 ni E, V-nya adalah 550. Kita ambil darab saja. 550 darab dengan ni kamu dapat 8.8 darab 10 kuasa negatif 17. Kenapa jawapan ni Joule? Sebab dia adalah tenaga. Sebab tu dia kita buat unit Joule. Okay, kan? Soalan tanya, berapakah tenaga kinetik yang diperolehi apabila tiba di anod? Jadi tenaga kinetik yang diperolehi adalah hal laju. Formula apa? Setengah MV kuasa 2. M ada. V kita tak tahu. Jadi apa kesimpulan kita buat kat sini? Apa kesimpulan kat sini? Kesimpulannya kita kata tenaga keupayaan elektrik telah bertukar menjadi tenaga kinetik. Boleh? Ataupun menurut prinsip keabadian tenaga, tenaga kinetik yang diperolehi oleh elektron adalah sama dengan tenaga keupayaan elektrik elektron. Jadi apa jawapannya? Sama ke tak sama? Sama. Ya, sama. Sama. Okey, jadi kamu dah faham lah kan. Maksud prinsip keabadian tenaga kan. Itu konsep dia kan. Okey, cikgu teruskan untuk slide yang berikutnya. Okey, ni gambar sebenar bagaimana bayang dihasilkan oleh maltis. Okey, dia ada dua jenis bayang. Satu bayang yang dihasilkan oleh filament. Satu lagi bayang dihasilkan oleh VLT. Bayang daripada VLT tu boleh dipesongkan. Wayang daripada VLT yang kita panggil sebagai sinar katot. Okey kan, itu contohlah. Ni pemasangan dia lah. Ni menunjukkan kehadiran arus. Okey. Okey, kita buat soalan SPM sikit. SPM 2013 nombor 3. Bab ni kan. Okey, tengok sama kan. Kata raja menunjukkan satu osiloskop sinar katot yang ringkas. Inilah gambar ni. Okay, kan? Yang memancarkan elektron apabila switch P ditutup. Switch P ditutup. Switch P ditutup adalah switch untuk filament. Kan? Switch untuk filament. Untuk filament tugas apa? Memanaskan katot. Okey, soalan dia. Namakan proses yang membolehkan pemancaran elektron daripada katot. Apa jawapannya? Senang je ni. Proses apa tu? Proses
pemancaran elektron daripada katod. Siapa nak cuba? Sinar Senang ketat. ni soalan. Ya? Pancaran tem ion. Okey, ada yang jawab betul. Pancaran tem Jawapannya betul. Pancaran term ion ataupun term ionic emission. Tu contoh dia kan. Okey, soalan seterusnya B. Nyatakan satu sebab mengapa voltaj lampau tinggi digunakan. Kenapa kita guna EHT ataupun VLT? Sebab apa kita nak dia guna VLT? Siapa nak cuba? Untuk memanaskan filamen tungsten sehingga suhu meningkat. Okey, yang nak manaskan filament ni kita pakai ni tau. Kita pakai apa nama panggil? Ni. Low voltage. Ini yang ni bekalan ni yang memanaskan filament. Sekarang kita pakai VLT. Tujuan dia apa sebenarnya? Untuk menghasilkan apa? Cuba cuba. Tak ingat tak apalah Untuk memecutkan elektron. Bila VLT beza keupayaan tinggi antara katod dan anod untuk memecutkan elektron kanun. Betul kan. Jadi dia tugasnya memecutkan elektron kan, supaya elektron dihasilkan ini boleh jadi banyak. Cuba ajar tadi kan tentang kadar. Kadar apa? Kadar fatum mempengaruhi kadar term ionic emission. Okey kan? Pancaran term ion. Tu ada cikgu ajar tadi kan. Dia termasuk dalam tu lah. Dia perlukan VLT yang tinggi, luas permukaan yang besar, kan? Suhu yang tinggi. Okey, ada cikgu ajar tadi kan. Kalau kamu perasan dia lah, kamu ingat kan. Okey, soalan C. Sebenarnya soalan pengiraan. Terima kasih lah yang tolong jawab tadi kan. Alhamdulillah. Tak apa. Boleh buat kan semua kan. Apabila elektron mengalir dalam tiub sinar katod, arus dihasilkan dalam masa 5 saat. Kita kena ambil lah data ni. 5 saat dan apa ni? Dan arus 0.01 ampere. Hitungkan jumlah cas elektron. Kita ada saat T, 5 saat, arus 0.01. Jadi 5 saat dah ada. 0.01 ada, kita gantikan. 0.01 darab dengan 5. Jadi jumlah cas elektron 0.05. Darab saja. Kita pakai formula elektrik hari tu. Q sama dengan IT. Semua bab ni kadang-kadang ada kena-mengena kan. Okey kan. Dia ada kena-mengena. Okey. Ya? C tu kita sebut sebagai apa? Kolom. Kolom, okey. Kolom. Dia nama saintis tu. Saintis name kan. Kolom. Boleh faham kan? Cas elektrik. Kolom kan. Bab elektrik itu kan. Kolom. Okey, boleh kan? Cikgu teruskan. Biasanya 2 markah ni gantikan dalam formula jawapan yang betul. Biasanya macam tu. Itu format SPM lah. Okey, D. Raja menunjukkan satu lintasan. Lintasan apa ni? Lintasan yang tidak lengkap bagi sinar katod dalam medan elektrik. Jadi kita tengok sini ni medan elektrik dia pakai extra high tension. Elektron telah bergerak daripada kiri ke kanan. Dan cikgu nak tanya dekat atas ni terminal apa? Positif ke negatif? Positif. Ya, positif. Sebab ni positif kan? Positif jadi ni positif. Kalau ni negatif, bawah negatif. Jadi elektron ni ada kecenderungan untuk terpesong. Sebab elektron tu bercas negatif, dia akan terpesong ke mana? Kiri ke kanan? Atas ke bawah? Atas. Atas kan? Dalam bentuk apa? Parabola. Melengkung. Boleh kan? Jadi kamu lukislah bentuk macam ni. Dalam keadaan melengkung. Sebab ditarik oleh terminal positif. Dia akan tertarik gitu. Okey kan? Beri sebab untuk jawapan anda. Senang je. Sebab elektron bercas negatif. Sebab elektron bercas negatif, jadi dia cenderung untuk tarik kepada terminal positif. Boleh kan? Boleh cikgu teruskan. Okey, kita buat soalan seterusnya. SPM 2016 nombor 4. Okay, kan? Okey. Dia kata Raja menunjukkan kata rentas tiub pala maltis. Okey, kita dah tengok tadi dah.
mengkaji sifat sinar katod yang dihasilkan oleh elektron terpancar daripada katod yang dipanaskan. Tak apa. Ini kita dah faham dah tadi. Namakan proses. Ini soalan yang sama juga. Itu jawapan apa? Pancaran term ion. Sama juga proses dia. Tapi kali ni guna palang Maltese. Okey. Rajah 4.2 menunjukkan satu bayang dan kawasan cahaya hijau dilihat di atas skrin. Jadi bila ada kawasan hijau ni, maksudnya kita telah menghidupkan VLT. Kalau VLT tak dihidupkan, kita dapati warna kuning je. Bila dia VLT dihidupkan, cahaya hijau terhasil dan bayang pun terhasil. Okey kan? Okey, dia kata, beri satu sebab mengapa bayang terbentuk di atas skrin. Bayang terbentuk. Dia guna terang tadi kan. Bayang terbentuk disebabkan oleh apa? Cahaya dihalang. Ataupun cahaya dihalang. Ada dua sebab. Satu, cahaya dihalang. Cahaya daripada filament dihalang. Ataupun elektron dihalang. Elektron dihalang. Kalau cahaya dihalang, maksudnya kamu hanya buka filament saja. Kalau cahaya dan elektron dihalang, maksudnya kamu buka dua-dua sekali. VLT dengan filament. Kamu buka kedua-dua sekali. Boleh faham ke ni? Boleh tak? Boleh ke? Boleh. Boleh, okey. Okey, dia kata kawasan cahaya hijau terbentuk di atas skrin. Kenapa kan kawasan cahaya hijau terbentuk? Sama juga tadi, iaitu kesan bedah flow di mana elektron telah menghentam permukaan berbenah flow, skrin berbenah flow kan, dan menyebabkan berlakunya perubahan tenaga kinetik kepada tenaga haba dan cahaya. Ni. Itu yang menghasilkan bright spot tu kan. Ni dia. Kesan hijau ni, kesan kawasan cahaya hijau kan. Hijau ni disebabkan oleh VLT. Okey. Boleh kau kan? Cikgu teruskan kan? Ada soalan tadi sini? Okey. Tak ada. Teruskan. Okey, soalan seterusnya. Tengok sini kan. Tenaga keupayaan dibagi. Alhamdulillah, tenaga keupayaan dibagi dah. Tadi formula apa? QV kan? QV ataupun EV. Formula kan. Yang diterima oleh satu elektron tukar pada tenaga kinetik. Okey. Okey, hitungkan hal laju. Jadi kita guna formula senang je lah. Formula yang diberi ni tengoknya. Pertama, tenaga kinetik kita tahu setengah MV kuasa 2. Jadi kita menganggap bahawa tenaga keupayaan elektrik 100% bertukar menjadi tenaga kinetik. Jadi kita katakan bahawa 4.8 ni adalah juga tenaga kinetik. Jisim diberi. Jisim pun ada. Jadi kamu ganti. Ini dianggap sebagai tenaga kinetik sebab kita memegang prinsip keabadian tenaga. Setengah M. Jisim kita ambil daripada jisim elektron, gantikan. Jadikan V sebagai tajuk rumus. Ni kena banyak sikit lah, kena tekan. Calculator kan. Sebab lepas kamu tekan, kamu jangan lupa puncakan kan. Yang ni, ni semua ni dua ni boleh letak dua darab lah. Ni bawa per V ni kuasa 2 jaga kan. Kena bawa punca kan. Macam tu. Jadi punca kamu dapat V sama dengan 3.27 darab 10 kuasa 7 ms negatif 1 ataupun meter per saat, unit untuk hal laju. Boleh faham ke ni? Boleh. Boleh cikgu. Boleh. Dia soalan dia banyak macam tu Jan. Okey. Okey, soalan ni pula seterusnya. Tengok sini kan. Rajah menunjukkan dua batang magnet dengan kutub berlawanan diletakkan di sisi tube tersebut menyebabkan bayang tersebut terpesong. Betul lah. Sebab sinar katod boleh terpesong dengan medan magnet. Okey, ni utara, sini selatan. Pandangan mata di sini kan. Jadi maksudnya sini adalah kutub utara, sini adalah kutub selatan. Kutub selatan kita letak jari kita nombor 2 ke kanan. Betul tak? Ke kanan, ke kanan. Letak di kutub selatan. Ambil jari kamu yang kedua, jari telunjuk kamu, tangan kiri kamu, letak ke kutub di sini. Dan arus masuk ke arus keluar? Untuk gambar ni. Arus masuk ke arus keluar? Harus masuk. Masuk. Mesti arus masuk kan. Kalau pandangan depan macam ni, mesti arus masuk. Sebab arus bergerak dari sini.
Dari sini sebab elektron daripada kiri ke kanan, arus kanan ke kiri. Jadi kita tengok sini. Ini kutub utara selatan. Jadi kita guna tangan kamu, peraturan tangan kiri Fleming. Kita dapat ni arus masuk. Nampak ni arus masuk. Okey. Ini menunjukkan kutub selatan. Kutub selatan kutub selatan. Dan jari menunjukkan ke bawah. Maksudnya sinar ini bayang ni akan turun ke bawah. Boleh faham tak ni? Dia akan turun ke bawah dengan gunakan peraturan tangan kiri Fleming. Soalan berikutnya, nyatakan petua fizik yang digunakan menentukan arah tersebut. Pertama, iaitu peraturan tangan kiri Fleming. Ni daya arus tadi yang cikgu cerita tadi. Okey, faham tak ni? Faham cikgu? Faham, cikgu teruskan. Okey, soalan MRSM 2016 nombor 2. Okey. Soalannya, Raja menunjukkan sebuah tiup pemaisongan. Sama juga cerita dia. Apakah dimaksud dengan sinar katod? Sinar katod apa? Alur kelas elektron yang berkelajuan tinggi. Okey, boleh kan? Alur elektron berhalaju tinggi. Berkelajuan tinggi. Boleh kan jawapan dia? Bagus. Tahniah, tepat sekali. Okey, nyatakan sebab mengapa VLT digunakan. Tadi dah cikgu terangkan. Sama cuba. Untuk memecut elektron ke anod. Okey kan? Untuk memecukan elektron. Betul. Kan? Bagus. Tepat. Okey. Gambar ni pula. Satu set magnet diletakkan merentasi tiup pemaisongan seperti Raja. Letak lain pula. Letak ke atas. Utara. Ini selatan. Ni pandangan depan. Front view. Jadi automatik kita kata arus masuk ke keluar ni. Arus masuk ke keluar? Arus masuk. Ya, bagus. Arus masuk. Jadi tangan kanan kamu, tangan kiri kamu, jari yang kedua ataupun jari telunjuk kamu letak ke kutub selatan. Letak ke kutub selatan. Dan kamu bagi arus masuk. Arus masuk kan. Jari yang ketiga, arus masuk. Agaknya dekat mana sinar katod akan bergerak. Okay. Tandakan X kedudukan sinar katod apabila skrin menghentam skrin pernah flow. Kat mana? A, B, C, D. Apa yang cuba? Ya, tepat. A. Jadi bergerak situ. Tengok tu. Cara dia kan. Utara ke selatan. Ni. Kutub selatan. Tangan ni selatan ke bawah. Ini arus masuk. Arus masuk. Ini ke kiri. Jadi kiri jawapannya adalah daya untuk X lah. Kedudukan X adalah pada A. Okey kan. Itu kedudukannya. Jadi kamu boleh dapat kan bagaimana nak menggunakan peraturan tangan kiri Fleming dalam pemaisongan apa dia panggil? Sinar katod. Okey kan? Okey. Okey, soalan seterusnya. Nyatakan perubahan tenaga sinar katod apabila ia bergerak daripada anode sehingga ia menghentam skrin pernah flow. Nyatakan perubahan. Menghentam skrin pernah flow. Maksudnya tenaga apa mula? Tenaga kinetik kepada haba dan cahaya. Okey, betul. Jadi tenaga kinetik, haba dan cahaya. Okey, terima kasih. Tepatlah jawab. Tahniah kan. Okey, kita pergi pada ni. Apakah terjadi pada posisi sinar katod apabila magnet yang lebih kuat digunakan? Kita guna magnet yang lebih kuat, kekuatan magnet yang lebih tinggi. Jadi apa jadi pemaisongan dia? Siapa nak cuba? Pemaisongan macam mana? Bertambah ke berkurang? Bertambah. Ya, pemaisongannya akan bertambah. Lebih terpesong. Sebab magnet-magnet yang lebih kuat. Kan? Itu contoh dia lah. Okey, kita pergi pada soalan SPM tahun lepas. Kita bincang tahun lepas kan. SPM baru lagi ni kan. SPM tahun lepas 2020. Nombor 6. Ada keluar kan soalan elektron ni kan. Elektron. Okey, ni dah. Dia bagi gambar soalan bentuk banding beza. Konsepsi. Lega sikit lah kamu kan. Okey, kita baca sama. Dia kata sini. Raja, dia bagi dua raja. Bayang gelap dikelilingi oleh cahaya hijau. Hijau maksudnya VLT dihidupkan apabila sinar katod ditujukan kepada tiup pala Maltese. Okey.
Cahaya hijau yang berlainan keamatan bergantung kepada beza keupayaan VLT. Ingat, cahaya hijau bergantung kepada VLT. Kalau VLT tinggi, dia lebih hijau lah. Kan? Jangan panggil mak kau hijau lah. Lebih VLT tinggi, dia lebih hijau. Kalau kurang VLT, dia punya warna kurang hijau. Tu contoh dia lah. Jadi tengok gambar ni. Ni senang bandingkan. Oh, ada hal laju. Ini pun ada hal laju. Ini VLT. Ni VLT dia ke bawah ke kiri. Ini lebih ke kanan. Lebih besar lah ni kan. Okey. Jadi kita boleh tengok sini kan. Okey. Okey, tengok soalan pertama. Nyatakan satu ciri sinar katot. Ni senang saja. Rasa siapa boleh jawab? Siapa nak cuba? Bergerak lurus saja. Bergerak lurus. Boleh. Banyak jawapan dia kan. Bergerak lurus. Lagi? Cas negatif. Negatif. Partikel bercahaya negatif, bergerak lurus, memiliki momentum dan tenaga kinetik, dipesongkan oleh medan magnet dan medan elektrik. Ni contoh-contoh lah jawapan dia. Okey kan? Okey, soalan dia. Bandingkan EHT. Tengok gambar. Tengok gambar. Dah ada jawapan Gambar ni ke kiri, ini ke kanan. Jadi kamu katalah beza keupayaan 6.1 kurang daripada 6.2. Nampak? Senang je. Bandingkan saja. Kan? Ni jangan hilang markah lah kan. Okey, yang kedua. Ni kamu kena fikir sendirilah. Kan? Dia kata bandingkan hal laju elektron yang menghentam skrin. Jadi tak nampak sangatlah sini kan. Kita boleh kata mana lebih laju ni? Hal laju dah. 6.2. 6.2 sebab VLT tinggi kan. Jadi kita kata hal laju elektron yang menghentam skrin 6.1 kurang daripada rajak 6.2. Ingat kan? Kurang daripada boleh, jangan buat lebih kurang. Lebih kurang tak boleh. Kan? Tu kena jaga-jagalah. Okey kan? Okey, jaga-jaga. Ni kena dapat markah, kena buat betul soalan ni kan. Okey. Keamatan cahaya. Cuba tak tanya kamu lah. Jadi mana lebih keamatan cahaya tinggi? 61, 6.2? 6.2. 6.2. 6.2. 6.2. Cari cikgu terlupa lah berperasan. Minta maaf lah kan cikgu. Hal laju ni kita boleh tengok dekat sini je kan. Sini. Cikgu terlupa pula kan. Dekat sini. Kau boleh bandingkan. Kan? Yang tadi betul kan. 6.2. Keamatan cahaya terbentuk di atas skrin 6.1 kurang daripada 6.2. Maksudnya 6.2 lebih tinggi lah. Ada punya keamatan. Lebih tinggi keamatan kan. Okey. Okey, seterusnya nyatakan hubungan di antara beza keupayaan dengan hal laju elektron. Kamu boleh jawab apabila beza keupayaan bertambah, hal laju elektron macam mana pula? Ni berkadar terus ke berkadar songsang ni? Berkadar terus. Ya, bagus. Berkadar terus. Kan? Jadi panggil directly proportional ataupun berkadar terus, atau kamu jawab apabila beza keupayaan bertambah, hal laju elektron menghentam skrin juga akan bertambah. Itu pun boleh. Okey, dia kata hubungan apa pula ni? Hubungan antara hal laju elektron dengan keamatan cahaya hijau. Jadi apa jawapannya? Berkadar terus. Okey, dah pandai semua kan. Dah faham. Alhamdulillah lah kan. Okey.